Sebab itu tuan-tuan, saya tak mau bicara benda besar-besar. Kita boleh bantu rakyat segera dengan kuasa politik yang kita ada. Dengan langkah yang pertama, hentikan semua punca perbuatan dan ketirisan akibat rasuah yang menyebabkan duit hilang dan tak dapat dibelanjakan untuk rakyat. Sebab itulah penceramah malam ini banyak sentuh tentang kapal selam, kapal tak siap, tentang 1MDB. Ceritanya apa pengajarannya? Pengajarannya ialah rasuah, ketirisan, duit negara, duit rakyat hilang. Itu isu pokoknya. Sebab kepimpinan yang tidak aman. Dalam suasana rakyat macam ini, takkan kita nak bagi sokongan kepada parti. Dia duk kira Pakatan Harapan pemimpinnya tidak beriman. Alamak, tolonglah bagi cadangan macam mana nak selesai bab rakyat. Kamu masih nak main sentimen agama dan perkauman lagi. Tak ada hormat kita pada jubah dan serban. Kalau pemimpin yang ada pemikiran macam ini, mari kita berlumba lawan dari segi idea dan penyelesaian. Macam mana nak bantu rakyat. Bukan dapat mic, Pakatan Harapan, rakyat kena tolak pemimpinnya tidak beriman. Nama saya Saifuddin. Saya orang Melayu Islam. Saya masih boleh melafazkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya tahu hubungan saya dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Tiba-tiba kamu, nama Presiden PAS, boleh sebut pemimpin Pakatan Harapan tidak beriman. Parti apa macam ni? Rakyat tak cukup makan, negara terpalit dengan rasuah, dia duk kira nak kapir kau orang. Parti macam ini tuan-tuan, kalau dia masuk pelan raya di tempat kita, tuan-tuan cuma ada satu pilihan: tolak, jangan bagi peluang sama sekali kepada parti yang macam ini. Tak masuk akal langsung. Cara pemikiran dia masih tak berubah. Yang itu kita tolak. Sebab itu saya sedapat mungkin tak mau terbawa daripada polemik, berceramah politik soal perkauman dan juga soal agama yang macam ni. Lebih baik kita fokus tanggungjawab kita. Sebab saya tahu tanggungjawab pemimpin ini, kita cukup insaf dan sedar, tuan-tuan. Pemimpin Muslim atau bukan Muslim, kalau dia adil kepada rakyat, adil kepada Melayu, Cina dan India dan Siam dan Iban, Dayak, Kadazan. Kalau dia pemimpin Muslim, dia berlaku adil dengan kuasa yang dia ada, rakyat seluruh negara akan tengok alangkah indahnya Islam, cantiknya Islam, cantiknya akhlak pemimpin Islam, cantiknya ajaran Islam. Rupanya Islam mengajar bila pemimpin dapat kuasa memerintah, keadilan Islam itu dapat dirasai oleh semua rakyat, tak kira kaum dan agama. Yang itu yang kita nak. Kalau dia pemimpin bukan Islam, kemudian dia berlaku adil kepada semua kaum, pemimpin bukan Islam yang berlaku adil kepada semua kaum, rakyat mendapat manfaat kerana keadilan dia. Soal keimanan dia dengan pencipta. Tetapi kerana dia berlaku adil masa jadi kerajaan, adil dia itu, rakyat dapat rasa manfaat. Itu sikap yang betul dalam hidup berbeza agama dan berbagai kaum. Itu cerita dia. Kalau adilnya Ketua Menteri Chow, kalau adilnya Ketua Menteri Wan Eng sebelum ini, adilnya kerana keadilan dia itu, orang Melayu Pulau Pinang dapat manfaat, orang India dapat rasa manfaat, orang Cina dapat rasa faedah dan manfaat kerana keadilan dia sebagai ketua negeri. Itu dia. Soal Wan Eng agama apa, itu dia dengan pencipta. Seperti mana saya Muslim, itu urusan saya dengan Allah, urusan akidah dan keimanan. Tapi dalam Islam mengajar saya ada tanggungjawab dengan Allah, hablum minallah. Saya ada tanggungjawab sesama manusia, hablum minannas. Saya tolak pandangan yang mengatakan pemimpin Islam yang rasuah lebih baik daripada pemimpin bukan Islam yang adil. Saya tolak. Saya tak boleh terima pandangan ini. Itu merupakan hijack
daripada kepahaman Islam yang sebenar. Saudara, pemimpin Islam yang korup lebih baik, dia kata, sebab dia boleh minta maaf, dia boleh bertaubat dengan Allah. Tapi ingat, kerana korup dia itu, zalim dia terhadap manusia, dia dengan Allah dia boleh bertaubat, tetapi dia dengan manusia dia kena pergi minta maaf seorang-seorang. Taubat dia takkan Allah terima kalau kezaliman dia dengan rakyat dia tak minta maaf. Kena faham macam itu. Sebab itu saudara, kalau kita bahas soal politik perkauman agama ini, dia akan terseret sehingga kadang-kadang wajah Islam dan tafsiran Islam dan faham Islam yang betul itu kena hijack oleh kelompok yang melihat Islam dari sudut yang sangat kecil, sangat tipis. Pada saya, Islam agama rahmah, Islam agama keadilan, Islam mengajak kasih sayang, Islam menghormati. Kita sesama Muslim, saudara satu akidah. Kita sesama bukan Muslim, saudara sesama insan. Saya Muslim, Kasturi bukan Islam, tetapi saya dan Kasturi adalah saudara sesama insan, saudara sesama manusia. Saya Muslim, dan saudara kita, tak kira Ahmad ke Dollah ke apa yang ada depan, Muslim. Kita sesama kita saudara satu akidah. Kita melafaz syahadah yang sama. Itu konsep perpaduan. Saudara, kalau kita jelas yang itu, barulah fokus kita kepada bangunkan negara secara mandat yang rakyat bagi pada kita. Saudara, kerana itu, orang nak sebut pilihan raya bila pun sebutlah. Nak teka-teki ni tak habis. Tadi petang lancar jentera pilihan raya Barisan Nasional, Perdana Menteri kata dekat sangat dah. Presiden UMNO kata asal tahun ini tak kira lah Perdana Menteri siapa. Ya, kita tak payah belajar politik banyak-banyak, kan? Mahkamah akan menetapkan keputusan tentang kes Presiden UMNO. Kalau mahkamah putuskan dia bersalah, katakanlah dengan sendirinya, pertama, dia tak boleh jadi Presiden UMNO. Undang-undang tak benarkan lagi dia jadi Presiden. Apa maksudnya? Watikah calon UMNO dia tak boleh sign dah. Dia tak sign lagi. Kalau sekarang ni masih Ismail Sabri calon UMNO Barisan Nasional faham watikah tanda tangan Zahid Hamidi, sebab dia Presiden UMNO, pengurusi Barisan Nasional. Tiba-tiba minggu depan mahkamah jatuhkan Datuk Zahid dapati bersalah. Dia boleh merayu lagi mahkamah rayuan, dia boleh merayu lagi mahkamah persekutuan, tetapi keputusan mahkamah tinggi mengatakan dia bersalah. Belum pun dia merayu sekalipun, dia tak boleh lagi sign watikah. Tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan jadi Perdana Menteri Ismail, tuan-tuan nak dia masuk penjara dulu ke tuan-tuan nak suruh dia bebas lagi? Tak payah belajar politik jauh-jauh lah, tuan-tuan, tak payah belajar jauh-jauh. Tunggu Presiden dia masuk dulu, lepas tu kita tengok main nak buat. Yang itu dia punya masalah, itu rumah tangga dia. Tapi kita dalam pakatan